Video hari ni tentang kreatif. Apa itu kreatif dan macam mana nak jadi orang yang kreatif? Sebab biasanya kita kaitkan kreatif ni dengan benda yang berseni je. Macam main alat muzik, melukis, memasak, apa lagi, bertukang. Biasa orang kaitkan benda-benda tadi tu dengan kreatif. Dia ada kaitan tapi tak berapa tepat sangat. Nanti ending video ni saya akan jawab soalan tu. Okay, first kita tengok dulu maksud kreatif dari sudut bahasa. Kreatif tu maksudnya mempunyai kebolehan mencipta, menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea baru dan asli. Kreatif. Bagi saya, maksud kreatif daripada Dewan Bahasa dan Pustaka ni agak kasar sikit. Maksudnya dia just surface sahaja. Dia bukan betul-betul deep sebab orang pun tak apa faham sangat apa yang membolehkan orang tu mencipta sesuatu benda yang baru. Nak kata kreatif tu kan, sebab itu adalah result kepada kreatif. Kalau tanya saya lah, bagi saya kreatif ni adalah aktiviti di mana kita meneroka dan menganalisis kemungkinan untuk mencari jawapan menggunakan logik dan rasa. Ni 5 poin penting ni. Kita nak cari jawapan dengan cara menganalisis kemungkinan melalui logik dan rasa. Bila sebut pasal logik ni bermaksud cara berfikir yang berstruktur untuk mencari jawapan. Okay, itu logik. Lepas tu orang akan kaitkan logik ni dengan orang sains, kan, saintis, buat benda-benda programming. Itu akan kuat dia punya logik dia. Dia akan strong kat logik dia. Kenapa dia orang strong dekat logik? Sebab cara berfikir dia orang ada struktur. Dia ada disiplin macam mana nak berfikir supaya dapat jawapan. Contoh, ada 10 eksperimen, dia kaji 10-10-10. Lepas tu dia dapatkan result 10-10 eksperimen ni. Lepas tu dia tengok mana yang paling relevan, dia ambil ke depan, dia kaji lagi. Dia gunakan pelbagai variables untuk mendapatkan jawapan dia. Ending dia akan dapat jawapan lah. Saya tak kata jawapan tu betul atau salah, tapi cara berfikir tu ada struktur. Itu logik. Sama macam orang buat programming, dia nak coding tu, dia ada disiplin dia. Dia tak boleh main cincai coding je, tak boleh. Nanti tak jadi. Dia kena ada step by step. Ada dia punya flow dia yang sesuai yang dia boleh gunakan. Itu orang logik. Bila saya terangkan poin tadi, kita boleh nampak yang orang logik ni dah separuh dah daripada nak jadi orang kreatif. Kalau dia ada satu lagi poin, iaitu rasa. Rasa ni dia tak macam logik tadi. Logik ni kita berfikir dengan berstruktur untuk dapatkan jawapan. Dia ada disiplin dia. Rasa lain. Rasa ni kita susah nak tentukan dengan nilai. Sebab dia perasaan kita rasa. Contohnya macam orang masak kan, orang masak kat dapur, orang lama masak kan, biasa kita kalau dah lama masak, kita tak kata okey, garam kena genapkan 4 sudu. Kalau kita baking boleh lah kita buat macam tu, tapi kalau nak masak orang Melayu biasanya kita main rasa-rasa, main agak-agak aje kan. Contoh, garam dia masak lauk banyak ni, dia boleh agak-agak garam tu rasa-rasa, sikit lagi, ambilkan sikit-sikit, okey cukup, sikit lagi, cukup. Satu laluan di mana rasa tu boleh develop adalah dengan melalui dia punya pengalaman. Pengalaman tu yang buatkan dia boleh agak rasa tu macam mana. Kalau orang first time memasak, dia tak tahu nak agak berapa banyak. Dia tak pernah memasak pun, dia tak ada knowledge tu. Bila orang dah hari-hari memasak, dia boleh develop satu rasa tu yang dia tak boleh nak tentukan nilai rasa tu macam mana, tapi dia boleh agak-agak benda tu. Macam kita sendirilah. Bila kita dah hidup lama kan, kita boleh rasa tau hari tu nak hujan. Padahal kalau hakikatnya, kalau nak tahu hari hujan tu kena tengok dia punya mungkin kena analisis dia punya suhu, angin tu macam mana kan, angin tu bergerak macam mana, warna langit macam mana, tekanan udara macam mana. Itu kalau kita nak jangka hujan melalui sains lah. Tapi kalau untuk kita boleh rasa hari nak hujan ni. Sebab kita dah hidup berpuluh tahun, contoh dah puluh tahun hidup, setiap kali hujan kita akan rasa macam ni. Rasa ni adalah gabungan macam-macam benda yang badan kita sendiri rasa. Macam dia gabungkan poin tekanan udara, bau, dia punya suhu, angin, langit tu warna macam mana. Kalau hari redup, kita boleh rasa beza hari tu redup. Tapi kalau hari tu macam gelap-gelap sikit tapi nak hujan, kita boleh rasa hari tu nak hujan. Itu adalah rasa. Kita susah nak pinpoint, letak value kat situ, tapi kita boleh rasa. Itu rasa. Untuk orang kreatif, dia kena gunakan logik tadi, berfikir secara berstruktur tu, berdisiplin untuk dapatkan jawapan, dan dia kena ada rasa tu. Dia kena masukkan elemen rasa dalam dia punya cara berfikir. Itu akan jadi orang yang kreatif. Sebab tu kalau kita perasan saintis-saintis ataupun pereka cipta yang popular kan, dia bukan sekadar logik saja. Macam Albert Einstein contohnya. Kita kenal dia, Albert Einstein, IQ tinggi, orang genius, bab science power.
tapi dia bukan sains sahaja. Dia bukan logik sahaja. Dia pandai main alat muzik. Contohnya, tak silap saya lah, Albert Einstein ni boleh main violin. Tak silap saya. Dia boleh main alat muzik dan dia juga mahir dalam sains. Sebab tu dia boleh create macam-macam idea dan penemuan baru. Sebab dia kreatif. Dia ada logik dan dia ada rasa. Kalau kita refer balik Dewan Bahasa tadi, kreatif tu mempunyai kebolehan untuk mencipta, menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea baru dan asli. Itu kreatif dari Dewan Bahasa. Nampak tak? Dia punya maksud tu, dia lebih pada result kepada aktiviti kreatif tadi, kan? Kenapa orang kreatif dia boleh cipta benda yang baru dan asli? Sebab kalau orang tu just buat benda yang sama sahaja, ikut skema, dia tak dapat benda baru. Kalau orang yang kreatif, dia sentiasa menganalisis kemungkinan tu dan dia masukkan elemen rasa dia tu untuk dapat result jawapan yang baru. Itu proses dia. Jadi rasa dia tadi, di mana dia dapat daripada pengalaman dia tersendiri, dia gabungkan dengan cara berfikir dia yang berstruktur, dia boleh produce lah benda yang unik. Cara berfikir orang sana mungkin lebih kurang dengan cara dia, tapi dia ada pengalaman yang unik. Sebab tu result dia lain. Nampak kreatif kat situ? Sekarang, untuk menjawab soalan kenapa seni selalu dikaitkan dengan kreatif. Kenapa orang faham yang kalau seni for sure kreatif? Kenapa orang faham? Sebab seni for sure akan main dengan rasa. Contoh seni main alat muzik kan, mesti ada rasa dia. Dia boleh rasa macam mana bunyi tu sedap ke tak sedap. Kalau melukis, dia boleh rasa lukisan dia tu cantik ke tak cantik. Dia boleh rasa, dia lebih pada rasa. Kalau seni memasak, orang boleh rasa masakan dia ni sedap. Dia tak ada specific point, dia rasa. Tu yang orang senang kaitkan seni dengan kreatif. Tapi padahal tak. Seni ni memang kreatif, tapi bukan sebab rasa sahaja. Sebab rasa dan logik, cara berfikir yang berstruktur tu. Kalau contohlah orang main gitar kan, belajar main gitar, adakah dia main gitar, main hentam-hentam dia rasa je sedap? Tak. Proses dia nak dapatkan rasa yang sedap tu, bunyi yang dia rasa okay tune tu, dia kena eksperimen banyak kali. Dia kena berfikir dengan berstruktur. Contoh, kalau tangan tekan dekat satu fret sini, okey tak bunyi dia? Tak, jari dia kena ubah sikit. So dia kena adjust sikit jari dia. Adjust macam ni. Okey, dapat bunyi yang clean. Kering kan contohnya. Ataupun orang nak main flute, dia nak main tiup-tiup flute tu, serunai, seruling kan. Dia nak adjust keadaan mulut bibir dia bentuk macam mana masa tiup, dekat posisi angle macam mana, tekanan udara yang nak dikeluarkan, nak tiup tu berapa kuat, baru dapat bunyi macam ni. Kalau note yang rendah, bunyi tu tak boleh tiup kuat-kuat, kena kontrol dia punya bunyi, dia punya kekuatan angin tiupan tu slow sikit. Nampak? Benda tu adalah cara berfikir yang berstruktur, tapi digabungkan dengan rasa. Sebab tu seni memang kreatif, tapi dia bukan sekadar kreatif sebab rasa sahaja, sebab cara berfikir. Bila kita faham kreatif tu, baru kita tahu yang orang saintis pun banyak yang kreatif. Sebab tu dia boleh cipta banyak benda baru. Bukan sekadar logik dia kuat, tapi logik dia dan rasa dia kuat. Sebelum saya nak cerita tentang macam mana nak jadi orang kreatif, saya ada iklan dulu. Ni video ni disponsor oleh Makan Valley. Ni adalah produk MRE, yang boleh simpan lama. Saya dah try banyak brand sebenarnya, tapi yang Makan Valley ni so far paling sedap lah yang saya pernah try. Kalau korang nak try, pergilah makanvalley.com, ataupun nanti saya letaklah dia punya link Shopee tu. Okay, settle iklan. Sekarang macam mana nak jadi orang yang kreatif? Apa aktiviti yang membolehkan kita jadi orang kreatif? Bukan sekadar kita nak latih anak-anak kita jadi kreatif kawan. Macam mana? Caranya adalah dengan melakukan aktiviti yang tiada jawapan. Saya ulang balik. Perbanyakkan aktiviti yang tiada jawapan. Sebab tu, kalau tanya saya, pendidikan seni sangat penting untuk membentuk kreativiti seseorang. Sebab seni adalah antara aktiviti yang tiada jawapan. Contoh macam melukis. Lukis orang. Macam mana nak jawapan lukis orang tu macam ni? Sebab macam-macam bentuk orang ada. Rupa orang ada macam-macam. Kulit gelap ada, kulit cerah ada, sawo matang ada tinggi, ada rendah, ada gempal, ada kurus. Macam-macam orang ada. Dia tak ada jawapan yang spesifik. So bila kita buat aktiviti macam tu, dia akan latih kita untuk explore kemungkinan supaya kita dapat jawapan yang kita nak cuba cari tu. Sebab tu bila saya dengar orang kata pendidikan seni ni tak penting, dah boleh lah buang daripada pendidikan kat sekolah kan, saya memang cukup anti, cukup tak setuju. Sebab kreatif ni bukan hanya pada takkan dia nak kerja melukis besar-besar. Tak.
Bukan itu saja, bukan saya nak hentam pekerjaan melukis bukan. Orang buat animasi sekarang macam Upi Pen, Boy, Didi and Friend. Industri animasi tu memang sekarang meletup lah. Jadi saya bukan nak kritik bab orang lukis tu. Cuma kita punya mindset tu kadang ingat belajar seni ni melukis je. Lepas tu bukan boleh buat apa-apa sangat lah. Tak. Lukis tu antara aktiviti yang boleh buatkan dia jadi orang kreatif. Kreatif tu boleh guna pada macam-macam. Macam-macam bidang memerlukan kreatif. Orang yang kreatif tak kira apa bidang, dia akan lebih tinggi potensi untuk berjaya. Kalau dia jadi content creator, kalau dia ada kreatif, dia akan mudah membuat konten yang lebih dahsyat daripada orang lain, yang unik, yang orang akan follow dia. Kalau dia buat bisnes, macam-macam produk baru yang dia boleh bangunkan, yang boleh menarik perhatian orang dan buatkan orang nak beli. Kalau orang tu kerja sebagai marketer, dia buat marketing kan, dengan kreativiti dia tu, dia punya campaign marketing dia tu lebih tinggi potensi untuk berjaya. Nampak? Kreatif ni boleh guna pada macam-macam bidang. Jadi jangan abaikan aktiviti-aktiviti yang membolehkan kita ataupun anak-anak kita jadi kreatif. Contoh kalau aktiviti buat meja, bertukang kayu pun sama juga, sebab kita tak ada jawapan kita. Kita just buat saja, kita cuba explore. Macam-macam benda kita explore untuk dapatkan result yang kita cuba nak dapat tu. Apa lagi aktiviti lain yang benda yang tak ada jawapan. Contohnya macam melatih haiwan peliharaan. Nak latih kucing lari ke lompat rintangan, tapi kucing mungkin susah sikit kot. Orang biasa buat kat anjing kan. Tapi tu antara benda yang kita boleh buat, yang kita tak ada jawapan dia, tapi aktiviti tu buatkan kita explore macam-macam kemungkinan. Itu akan latih kita punya kreativiti. Alright, tu je lah. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Bani Buat, subscribe YouTube Bani Buat. Saya Wan Syafiq. Jumpa lagi. Assalamualaikum.